ada satu ketika saya dikejutkan dengan sekujur mayat yang disorong menggunakan stretcher masuk ke dalam pusat kuarantin tu, unit kecemasan tu, dan dimasukkan terus ke dalam kemah. Dan saya jangka itu adalah pesakit yang meninggal disebabkan COVID-19, sebab di tempat kami itu semua adalah pesakit-pesakit yang positif COVID-19. Hai guys, selamat kembali ke Kupi-Kupi Go. Anda bersama saya Ekram. Rindunya saya dengan Kupi-Kupi Go, rindunya saya dengan Goers semua sebab hilang 2 minggu. Kepada mereka yang follow story Facebook, Instagram dan juga YouTube, kamu ada nampak saya update yang sebenarnya saya dijangkiti oleh COVID-19 dan saya dikuarantinkan di pusat kuarantin di Likas di Kota Kinabalu, Sabah. Dan video pada hari ini ingin saya kongsikan kepada Goers semua apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa dramatik sangat Ikram post-post story di Instagram dan juga Facebook. Saya akan ceritakan di mana saya dapat jangkitan ni, macam mana saya dapat jangkitan ni, dan pengalaman saya secara keseluruhan menjadi pesakit COVID-19 dan dikuarantinkan di pusat kuarantin. Jadi semuanya bermula pada 23 September bulan lalu bila kerajaan negeri Sabah memaklumkan yang rakyat Sabah boleh merentas negeri untuk tujuan pelancongan. Yalah, kita ni di rumah duduk berbulan-bulan lamanya. Jadi kalau ada peluang macam ni memang rasa teruja. Ramai keluarga-keluarga yang merancang untuk keluar daripada KK untuk pergi ke daerah lain dan bercuti. Keluarga kami pun tidak terkecuali daripada membuat rancangan percutian ni, dan kami memilih satu kawasan peranginan yang terkenal dengan pemandangan sungai dia yang indah. Tapi di mana tidak perlulah saya cakapkan di sini. Kami merancang untuk pergi pada 4 November. Kami tinggal di sana 3 hari 2 malam dan kami balik pada 7 November lah, pada hari Ahad. Kami pergi hari Khamis, kami balik hari Ahad. Dan sebagai maklumat, sebelum kami pergi ke sana, kami sekeluarga ada buat swab test pakai self-COVID test kit. Test kit COVID yang kita boleh beli di kedai tu. Jadi kami semua ada buat dan kesemua keluarga kami negatif lah. Malang 1000 kali malang. Bila kami balik pada hari Ahad tu, sebenarnya kebanyakan dari kami sudah pun positif COVID-19. Dan masa kami balik rumah tu, pada 8 dan 9 hari bulan, tiada simptom. Semua kami tiada simptom. Sehinggalah pada hari ketiga, barulah simptom COVID-19 tu keluar. Kalau macam saya, pada hari ketiga, lepas balik daripada kawasan tu, saya demam. Saya demam, selisma dan batuk. Saya demam COVID-19 ni dia lain macam. Dia bukan macam demam biasa. Dia punya panas di dalam tu, panas sangat. Dan sejuk dia di luar tu, sejuk sangat. Satu benda yang saya terfikir masa saya demam ni, macam mana kalau saya terkena COVID-19 tapi saya belum divaksin? Mungkin sakit saya, demam saya lagi perit pada waktu tu. Tapi pada masa tu saya ingatkan saya cuma demam biasa, sebab ialah beberapa hari yang lalu saya negatif. Kenapa pula sekarang boleh tiba-tiba positif kan? Tidak sehingga ada satu subuh tu saya terbangun sebab saya tidak dapat tidur. Badan saya tidak selesa. Jadi saya terbangun pukul 3 pagi, kebetulan di rumah ada test kit. Jadi saya pakai test kit tu dan saya positif COVID-19 lah. Selepas saya positif tu, time tu juga, pukul 3 tu juga saya call parents saya inform diorang yang saya positif COVID-19. Selepas tu semua ahli keluarga saya semak dan diorang pun positif COVID-19. Sehari selepas tu, kami pergi semak. Kami pergi hospital Tuaran untuk buat swab test secara official lah. Dan kami memang ada positif COVID-19. Hospital mengesahkan yang kebanyakan kami ahli keluarga ada COVID-19.
Selepas diorang swab test tu, diorang akan suruh kami pergi ke pusat rela. Di pusat rela pula, diorang akan semak secara terperinci lah kesihatan kami. Dan selepas diorang semak semua kesihatan pesakit-pesakit COVID-19 ni, diorang akan buat salah satu daripada 3 keputusan ni. 1, kuarantin di rumah. Yang kedua, kuarantin di pusat kuarantin. Dan yang ketiga, kalau pesakit tu betul-betul berisiko tinggi, diorang akan hantar ke pusat jagaan rapi di hospital lah. So, kuarantin di hospital. Masa saya di sana untuk semak kesihatan saya datang ni yakinlah. Saya ingatkan saya ni sehat. Tapi sebenarnya sudah diorang cek itu ini. Rupa-rupanya saya ada darah tinggi. Saya ada darah tinggi dan saya sebenarnya obes. Ya, goes. Saya sebenarnya obes. Saya tak sangka yang saya ni obes. Ya, memang saya berisi, memang saya makin gemuk. Goes tahu dari dulu lagi. Dulu saya kurus, sekarang saya gemuk, macam guni sudah. Tapi saya tak sangka saya ada obes. Dan berat badan saya sebenarnya sudah mencecah 90 kilogram. Dan saya dikategorikan sebagai obes sebab tinggi saya tidak sesuai dengan berat saya. Tinggi saya dalam 162.5 cm. Jadi 2 faktor ni yang membuatkan saya sebagai pesakit high risk yang perlu dikuarantinkan. Saya diarahkan untuk home quarantine di rumah saya. Tapi parent saya dan beberapa ahli keluarga saya diarahkan untuk pergi ke pusat kuarantin. Tapi sebelum saya balik masa check up di rela tu, doktor tu ada pesan, kalau ada emergency, call ambulance. Jadi saya pun baliklah. Tapi sebelum saya balik, saya pergi ke office. Di office saya mau ambil barang untuk bawa balik. Ialah kita kuarantin seminggu. Jadi saya ambil barang-barang keperluan saya dari office. Bolehlah saya buat kerja di rumah ke apakah. Lepas tu, masa di office saya sampai dalam pukul 10 malam. 10 ke 11 malam. Di sana, saya masa tengah susun-susun barang ni, tiba-tiba saya rasa sesak nafas. Lepas tu saya terfikir satu benda aja. Kebanyakan ahli keluarga saya sama ada kuarantin di rumah ataupun kuarantin di pusat kuarantin. Kalau jadi apa-apa dengan saya, siapa saya mau call? Lepas tu kawan-kawan saya pula, saya ni positif. Kalau saya panggil diorang akan close contact dengan saya. Satu hal lagi. Jadi apa yang saya buat masa tu, saya call ambulance dan ambulance pun datang. Malam-malam tu diorang datang. Nasib baik time tu di kawasan office saya ni orang semua balik sudah. Jadi agak sunyi lah masa tu ambulance tu datang. So ambulance tu datang, saya naik ambulance, diorang check itu ini. Memang darah tinggi saya naik malam tu. Saya ada hypertension malam tu. Lepas diorang ambil saya, diorang hantar saya pergi unit kecemasan di Hospital Queen Elizabeth. Masa sampai di sana tu, saya rasa badan saya mula lega sudah. Saya rasa tak lagi sesak nafas. Saya turun dari ambulans, saya siap jalan kaki lagi. Jalan kaki pergi katil tu lah. Diorang letak saya di antara 2 pesakit yang tenat. Dan di unit kecemasan tu untuk pesakit-pesakit tenat. Saya sebenarnya malam tu rasa bersalah gila. Sebab simptom yang saya hadapi malam tu tidaklah sekritikal orang-orang yang ada di sana. Jadi saya rasa bersalah sebab saya rasa menyusahkan diorang. Jadi saya segan. Tapi satu saya respect dengan diorang pada waktu itu, diorang tak judge saya. Diorang tak tengok, dia ni sehat tapi kenapa datang sini? Tidak. Saya di sana, diorang rawat dan jaga saya dengan baik. Walaupun saya dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tenat dari saya, waktu itu simptom saya pun sudah mula reda, tapi diorang masih juga jaga saya. Diorang cek darah, diorang cek paru-paru dan diorang cek jantung, semua untuk tengok kalau saya perlu untuk di kuarantinkan di hospital tu lah. Tapi lepas diorang cek macam tu, semuanya okey saja. Simptom masih ada, tapi tidaklah setenat mereka yang ada di sana pada waktu tu. Dan masa tu dalam 3 ke 4 jam saya berada di sana, banyak yang saya nampak keluar dan masuk, pesakit-pesakit tenat yang keluar dan masuk. Ada satu ketika saya dikejutkan dengan sekujur mayat yang disorong menggunakan stretcher masuk ke dalam pusat kuarantin tu, unit kecemasan tu, dan dimasukkan terus ke dalam kemah.
dan saya jangka itu adalah pesakit yang meninggal disebabkan COVID-19 sebab di tempat kami itu semua adalah pesakit-pesakit yang positif COVID-19. Jadi lepas diorang cek saya tidak berisiko tinggi, saya dihantar ke pusat kuarantin di Likas. Di Likas tu saya ditempatkan di sana untuk 1 minggu dan tujuan utama kami semua diletakkan di sana waktu itu ada 50 lebih orang adalah supaya diorang dapat monitor kesihatan kami. Rutin harian kami di sana pukul 8 pagi akan ada medical check up. Diorang akan cek darah tinggi, diorang akan cek kalau ada yang kencing manis tu diorang akan cek kencing manis. Kalau ada yang darah kotor yang masih ada virus COVID-19 diorang akan cek. Dan seharian rutin kami di sana memang kami menghabiskan masa di dalam bilik kami sendirilah. Yalah kuarantin kan. Tapi kami tidaklah dilarang untuk keluar. Kami dibenarkan untuk berlegar-legar. Kalau mau pergi tandaska, ada yang buat senaman ringan untuk menurunkan darah tinggi diorang. Tapi semua orang di sana jaga SOP, ada jarak, kami tidak bersentuh, semua pakai mask dan semua jaga SOP lah. Walaupun pergerakan kami agak terhad, tapi ada ketika kami akan berbual sesama sendiri di antara pesakit lah. Macam-macam lah cerita keluar, kamu dari mana, di mana kamu dapat COVID, bila keluar, cerita-cerita macam tu. Dan banyak orang yang saya jumpa lah, pelbagai umur, dengan pelbagai pengalaman dan pelbagai cerita. Sebab interaksi di antara pesakit-pesakit ni yang bagi saya yang mempercepatkan sedikit masa di dalam. Makanan akan diberikan dari bilik ke bilik, diorang akan bawa troli dan diorang akan bagi di setiap bilik tu. Pukul 8 pagi sarapan, tengah hari pukul 12 dan makan malam pukul 6 petang. Ada juga minum petang disediakan. Dan kalau ada pesakit yang mahu request makanan, diorang ada sediakan satu ruangan. Di dalam ruangan tu ada bekalan-bekalan lah, macam makanan, minuman. Kalau ada pesakit yang request, diorang akan kasih. Begitu juga dengan benda-benda kelengkapan yang lain lah, macam sejadah, mas, buku dan juga kelengkapan-kelengkapan yang diorang simpan di sana. Kalau ada pesakit yang request, diorang akan kasih. Dan frontliner di sana memang sangat profesional dan sangat-sangat friendly. Every time kami check up kan, diorang akan greet kami good morning, diorang akan greet kami good evening. Lepas tu diorang sangat-sangat friendly lah. Di sana saya boleh nampak kecekapan frontliner yang selama ni kita dengar di akhbar ataupun berita sejak kan. Sekarang ni saya tengok depan mata sendiri. Dan di akhir kuarantin tu, bila saya dapat keluar, memang saya happy sangat. Sebab 1 minggu terperuk di dalam pusat kuarantin tu, matahari pun tak nampak, angin pun kita tak rasa, cahaya matahari pun kita tak nampak. Jadi once saya keluar tu, saya rasa happy gila. Dan saya berterima kasih lah kepada semua frontliner yang membantu kami ni untuk sembuh sepenuhnya. Frontliner yang dari saya swab test sampailah saya keluar daripada pusat kuarantin, sehinggalah mereka yang akan follow up kami hari-hari melalui telefon. Diorang call hari-hari tanya, kamu okey kah? Ada apa-apa kah? Terima kasih kepada semua. Dan itu saja kisah daripada saya. Semoga kisah saya ni bermanfaat untuk anda. Semoga anda belajar sesuatu yang baru dan mungkin juga anda ada kisah anda sendiri. Kongsikan di ruangan komen di bawah. Saya pun mahu dengar juga kisah daripada anda. Dan selepas ni kita akan bersiaran seperti biasa. Saya akan kongsikan lebih banyak topik-topik menarik dan kisah perkongsian seram pun saya akan ceritakan semula untuk hiburan semua goers. Itu saja daripada saya. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gubi Gubi Go. Menarik setiap hari. Stay safe everyone. Bye.